Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu lagi sekali pada malam ini untuk menceritakan satu topik khas untuk sebenarnya ramai yang remaja yang kena, tetapi ada juga mereka yang atas pada 3-40-an ataupun menopausal terutama sekali pun dah kena ataupun akan kena nanti kalau you masih lagi belum putus haid. Berhati-hati sebab ada kaitan dengan topik pada malam ini. Boleh kita cerita Baik, sebelum tu seperti biasa kita tengok anda punya timing tu okey tak? Maksudnya timing pula anda punya apa orang panggil pendengaran, sound system semua tak ada masalah. Okey, dan nama anda pun saya boleh baca Timah Manim, Lajet Lee, Mihiran Abdullah, siapa tu, Jang Najhanuh Syahmi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama sekali bagi anda yang remaja dengan elok sebab ramai apabila dia puberty atau baligh, apabila hormon tu dah mula bertukar nak jadi dewasa daripada anak remaja ni, terutama sekali mereka selalunya umur yang daripada 13-an dah mula kadang-kadang tu kesian tengok sampai nak pergi sekolah pun jadi maklumlah kan, dia boleh merendahkan rasa kurang yakin diri itu, rasa terpencil, rasa malu. Memanglah kita yang tak pernah kena jerawat mungkin you rasa normal kan, apalah sangat, tetapi orang yang kena walaupun sebiji kadang-kadang dia dah mula merasakan macam besar kat muka dia, macam semua orang tengah tengok dia. Betul? Bagi mereka yang berpengalaman macam tu sila tulis sekejap. Sampai sekarang yang ada scar pun, yang dah berparut pun masih ada. Yang gunung berapi dulu tu dah tenggelam jadi crater. Tahu crater tu maksudnya tenggelam ke dalam, dia jadi macam berlubang-lubang pula. Jadi kalau ada jangan risau, anda bukan seorang, maka tulislah kat situ saya pernah melaluinya ataupun tengah melaluinya, ataupun siapa yang ada anak ataupun cucu, tak kira lelaki dan perempuan. Setengah orang kata lelaki lebih, setengah orang kata perempuan lebih. Semuanya bergantung kepada faktor-faktor yang saya akan cerita pada anda pada malam ini. Okey, kalau sudi menerima sedikit ilmu, sila tekan like, tekan love, dan tekanlah dengan perasaan ikhlas, supaya kita bila tekan tu merupakan, bila share terutama sekali, saya cuma mengharapkan bagi mereka yang amat memerlukan dapat mengikuti program kita ni. Walaupun ramai yang mungkin dah pandai ataupun dah sihat walafiat, namun anda tetap juga ingin belajar, syabas. Alhamdulillah. Sebab orang yang paling Tuhan sayang ialah orang yang memanfaati orang lain. Jadi cara apa yang kita nak manfaati orang lain, kalau dah tak larat, tak ada tenaga, tak ada lagi kudrat, maka salah satu daripadanya ialah sharing ilmu. Baik. Disebabkan acne bahasa Inggeris atau jerawat bahasa kita, dia ada lebih kurang 7 jenis jerawat. Kita ingat, saya rasa 4-5 cukup lah kan. Nombor 1 yang jenis orang panggil blackhead, pernah dengar? Di hitam-hitam. Nombor 2 dia panggil whitehead, nampak putih-putih, timbul-timbul, kecil-kecil, besar-besar pun ada. Nombor 3 dia panggil papules. Papules tu dia macam merah-merah, ada inflamasi, sakit kalau dipegang ya. Dia kadang-kadang kalau besar betul rasa panas juga sikit kat situ. Lepas tu pustule. Pustule tu berbentuk jerawat juga, tapi jerawat yang ada nanah. Tapi kadang-kadang kesian sampai berair, dia panggil cyst. Allahu Akbar. Dah lah naik, lepas tu nampak berair macam nak di apa, cucuk-cucuk, nak ditebuk-tebuk supaya dia boleh keluar air tu kan. Tapi nanti saya bagi tahu kenapa you tak boleh tebuk, tak boleh apa, pierce atau popkan dia, pecahkan dia. Okey. Ada lagi lah kes-kes yang lebih serius sampai dia bertemu antara satu sama lain tu, masya-Allah. Saya boleh faham. Okey. Jadi isunya ialah apabila gelenjar, ini dia. Macam mana acne tu boleh berlaku, nak tahu tak? Okey. Sebab tu kalau saya suruh buat sesuatu nanti yang boleh dan tak boleh, ada sebabnya. Sebab you kena tahu cara mana timbulnya apa dinamakan acne ni, jerawat ni. Nombor 1 ialah gelenjar dah mula bengkak disebabkan ada selalunya dipanggil inflammation. Ataupun ada nombor 2 timbulnya orang panggil tisu-tisu ataupun sel-sel yang dah mati, yang blok
sebaceous gland kan, kita punya pori-pori tu kan ada dia punya bulu roma dia tu, bila keluar tak nampak kadang-kadang. Kalau kat muka ni terlalu orang perempuan lagilah halus kan. So kalau tak nampak tu tak apa, tapi kalau you ambil mikroskop dia tengok dia punya gland yang mengeluarkan oil ataupun sebum. Dia kadang-kadang dia overactive, terlebih. Minyak ni sepatutnya untuk memberikan muka nampak moist, lembap, tak kering. Tetapi kalau dia lebih, dia sangkut kat situ, atas tu pula ada tisu yang dah mati atau sel-sel yang mati, dia jadi plug. Jadi pori-pori yang tertutup, maka dia akan timbullah masalah inflamasi, ada bakteria, dan apabila terlalu banyak sebum tu tak boleh keluar, dia timbul, maka jadilah dinamakan acne ataupun jerawat. Faham? Okay, good. Jadi kalau begitu, kenapa kadang-kadang dia baik, lepas tu dia datang balik, baik datang balik. Ada jenis macam tu kan. Ada yang tak mau baik langsung, ada yang timbul sekejap, turun sekejap, bergantung, kadang-kadang you makan ubat. So semua tu saya nak kena betulkan keadaan, sebab sebenarnya asal usulnya disebabkan oleh hormon. Hormon tu datang daripada luar ke daripada dalam? Saya tanya you, cepat tulis, dalam ke luar? Jawapannya ialah daripada dalam. Sebab tu dia nak keluar. Kalau tak boleh keluar, itu yang jadi sangkut, jadi acne. Nah, kalau daripada dalam nak pergi keluar, kenapa kita cuci muka macam nak rak? Kalau kita kena macam acne ke, ataupun you nampak macam nak hitam-hitam ke, blackhead dan sebagainya, you gosok dia macam nak pakai apa tu, kertas pasir tu, tahu tak, nak gosok kayu. Kulit kita ni bukan kayu, so you tak boleh sampai scrub, sampai anggapkan ada habuk ataupun ada dirt, bahan-bahan yang macam kotor kat luar ni. Kalau you scrub sekali tak apa, kadang-kadang you sampai 2 kali sehari, betul tak? Dapat peluang je pakai cleanser yang cukup aktif, sebab kononnya yang ni lah menyihatkan kulit you ataupun mengeluarkan you punya acne. So tu bila you pecahkan ataupun you tebuk dia ataupun cucuk dia, you picit dia sebagainya, kadang-kadang dia boleh turun sekejap je. Lepas merah tu hilang, besok nanti dia naik balik. Sebab apa? Semuanya datang daripada dalam. Saya kata apa? Daripada hormon. So jangan sesekali you pecahkan, kalau boleh biarkan saja. Nombor 2, jangan scrub dia, jangan cuci muka macam benda muka kita ni kotor sangat. Okay, so in other words, jangan terlalu bersihkan muka tu, sebab itu bukan jawapannya. Itu nombor 1 pantang larang utama pada malam ni. Dah belajar sesuatu tak? So biarkan sedikit. Kadang-kadang macam orang yang terlalu higienik kan, dia senang dapat penyakit. Sebab apa? Dia tak ada bakteria yang normal. Kan kulit kita ni ada bakteria. Ni kat mulut ni penuh ni, kat hidung, kat you tengok ni kening-kening kita ni, kat telinga semua. Banyak ni bakteria, tapi bakteria yang dah serasi dengan muka kita. Faham? Okey. So kalau you buang semua tu, tinggallah kosong. Bila tinggal kosong, selalunya yang merebut datang ialah bakteria yang tak sesuai, ataupun yang dalam, yang tengah meronta-ronta nak keluar, yang jadi jerawat tu, bila dapat peluang je dia menyala. Itu yang jadi merah muka dan sebagainya. Betul? Baik. Kalau dah faham macam tu, sekarang kita kena cek 2 hormon yang selalunya kenapa terjadinya acne. Satu namanya apa? Androgen. Selalunya androgen ni di mana? Dapatnya daripada orang lelaki ke perempuan? Cepat. Androgen ialah orang lelaki, ya. Tetapi dalam androgen ni ada testosteron. Testosteron tu sebenarnya ialah hormon lelaki. Okey, tapi ada tak kat dalam perempuan punya badan? Ada sedikit. Orang lelaki yang lebih banyak lah, of course, sebab dia lelaki kan. Kalau perempuan ada testosteron, bahaya lah kan. Itu yang kadang-kadang kalau orang perempuan ada PCOS, pernah dengar tak? Polycystic Ovarian Syndrome tu, yang orang perempuan ada naik bulu lebih, sampai ada misai, suara dah bertukar, rambut dah mula rontok, botak-botak sikit tu. Jadi berat badan pun dah mula naik dan sebagainya tu. Jadi itu dipanggil PCOS. Sama juga cara nak merawatnya. Kita dengar cara you merawatnya, cuba anggapkan macam you ada acne. PCOS tu pun boleh dibantu. Dengar Baik, kita balik kepada cerita acne atau jerawat. Jadi bila testosteron tinggi, kan you perasan tak, lelaki yang anak-anak ni lah, anak-anak muda, anak teruna ni, dia tengah baru balik kan, tengah kelakiannya tengah mencabar ni kan, dia selalu kadang-kadang kalau dia tak ikut saya punya nasihat nanti,
ataupun dia terlupa, dia buat benda-benda, makan benda pelik-pelik tu, dia akan naik benda ni. Dan kalau dah mula naik, isunya ialah dia susah nak turun, ataupun dia turun pun dia akan datang balik, sebab bukan cuci muka tu jawapan, atau ambil ubat tampal, ambil antibiotik semua tu, itu sekejap je baik, lepas tu dia datang balik. Pasal apa? Yang penting ialah hormon. Jadi soalan saya, apakah yang menyebabkan hormon testosteron tu boleh tinggi ataupun androgen tu jadi berleluasa pada lelaki? Itu satu. Pada orang perempuan pula, yang lebihnya ialah masalah estrogen terlalu tinggi. Kan orang perempuan, budak-budak yang baru balik ni kan, dia dah mula nak membesar, so estrogen dia dah buat persediaan untuk budak-budak ni nak masuk alam 18-20 tahun. Jadi mereka juga ada testosteron, saya kata tadi. Jadi bila testosteron tu tertinggi sedikit, dialah menyebabkan keluarnya juga apa dinamakan jerawat. Boleh tak boleh faham ni? Okey. Alright. So sebab itulah tuan-tuan sekalian, anda kena tahu dia ada isu hormon yang dua saya sebut ni. Okey. Jadi jangan cucuk, jangan pecahkan, jangan cuba nak kobek-kobek dia, sebab apa? Itu kat luar. Luar bukan jawapannya. Faham? Okey. Yang ni saya rasa ramai yang dah tersalah buat, termasuk saya masa muda dulu, tapi saya tak banyak jerawat. Alhamdulillah Tuhan bagi. Adalah sebiji dua tapi tak diiktiraf sebagai berjerawat. Orang yang berjerawat ni selalunya diiktiraf sebagai having acne problem apabila dia lebih daripada sebiji dan dia berulang kali, lepas tu berbulan-bulan, ni dipanggil berjerawat, sehingga kan boleh sampai scarring. Apa tu scarring? Dia panggil scar ni berparut. Okey. Saya habiskan cara nak rawat dahulu, iaitu kenapa ianya berlaku saya dah bagi tahu. Tapi apa menyebabkan androgen tu tinggi ataupun estrogen ataupun testosteron tu tinggi, saya akan bagi sebabnya sekarang. Tetapi kalau saya terlupa, saya nak cakap sekarang cepat-cepat. Scar ni yang ujung-ujung sekali sampai jadi berparut tu, kalau boleh you pergi cari vitamin E. Vitamin apa? E. E for elephant. You ambil, buka dia punya selalunya dalam bentuk soft gel ke, dia minyak kan. Okay. So you ambil vegetable pula, vitamin E oil ni yang organik, yang betul-betul kalau you tengok kat label dia, jangan ada perkataan hexane, Hexane, hexane. Kita tak mau ada hexane. Hexane ni salah satu cara dia orang nak extract. Saya tak nak ganggu dengan hexane ni sebab dia tak bagus untuk jerawat. So ambil balik vitamin E yang pure. Lepas tu you orang panggil apa, rub dia every night, sekali buat, pagi sekali buat, you rub agak-agak dia dah serasi, dah masuk, you tinggalkan. Lepas tu rub lagi belah mana ada lagi, insyaAllah. Tu vitamin E. Nombor 2 ni untuk mereka yang dah sampai teruk sangat, sampai dah dekat berparut lah, ataupun dah berparut, macam mana nak relaikan. Ada satu lagi nama Dermatrophin PMG. Boleh copy tak? Saya tak jual. Okey. You kena cari kat online ataupun kat farmasi yang besar. Dermatrophin, Dermatrophin, TROPHINE. Lepas tu capital P M, capital M G. Penang, Melaka, Gardenia, Garden. Okay. So Dermatrophin AMG pun salah satu daripada yang terkenal. Makan sebelum tidur. Ini macam suplemen lah yang bagus untuk yang dah sampai jadi scarring. Saya cerita yang teruk dulu. Tapi yang kebiasaan kena ni, satu ataupun yang nombor satu, punca utama tidak lain tidak bukan ialah, siapa tahu, adalah yang paling apa orang kata nak jaga, ialah disebabkan terlalu banyak makan gula. Dalam badan dia, you cuba tengok anak-anak muda, betul tak? Sama ada gula yang nampak ataupun gula tak nampak. Yang selalu saya hebahkan, yang penting sekali ialah refined food pun tak boleh. So kalau you nak cepat baik, nombor satu you kena elak ialah gula. Ikut D&D diet balik. Ya Allah, saya ingat saya ulang D&D diet ni kalau 365 hari 365 kali kot. Tetapi memang wajib, sebab gula ni lah yang menyebabkan insulin resistant, jadi rintangan insulin. Dan rintangan insulin ni, bila insulin tidak efektif dalam badan kita untuk memasukkan balik gula, maka dia bertebaran. Bila tebaran tu dia ganggu apa? Dia ganggu hormon metabolisme yang meningkatkan androgen dan estrogen. Jadi kalau dua hormon ni meningkat, apa jadi? Naiklah gunung berapi. Faham?
Alright, terutama sekali mereka yang lebih susceptible. Susceptible ni setengah orang dia sensitif, sikit je naik. Setengah orang makanlah bapak gajah pun tak ada nak naik satu biji pun. Betul tak? Janganlah soal macam tu. Kita cakap secara general. Nombor satu. Nombor dua ialah you kena kurangkan bahan-bahan yang karbohidrat yang tak ada fiber langsung. Selalunya saya dah sebut nasi putih yang dah tak ada lagi dah. Kalau nasi perang tu kurang-kurang ada cover lagi. Jangan diproses, dibuang dia punya permukaan dia yang banyak vitamin, mineral, B kompleks kan. Ada vitamin E, vitamin A, semua tu jangan buang. Yang tu yang terbaik kalau nak makan juga bijirin. So, kalau boleh janganlah kurangkan snacking. Ramai anak-anak muda suka snack. You know the meaning of snack? You cuba tengok dalam bilik dia orang. Kalau you bagi satu bilik khas, kalau dia benarkan you masuk, kalau dalam almari dia atau dia punya laci tu ada chips, kacang tak apa, kacang pun bukan dia makan sikit-sikit kan. So kadang-kadang dia habis satu paket french fries ataupun popcorn. Tolong. Okey, lepas tu dia order lagi sekarang kan Grab, senyap-senyap sampai je kat bunyi horn motor tet. Siapa punya? Ayang punya. Ayang ambil apa? Donat. You ambil donat, you ambil apa roll ke ni, bread and semua roti-roti ni. Allahu Akbar. Tolonglah. Okey, benda yang berkarbohidrat yang tidak ada fiber langsung out kalau you nak cepat baik. Sebab you dah tak mau ambil antibiotik kan. You dah selama ni ambil sampai setengah klinik, walaupun tak boleh bagi Accutane, dia bagi lagi Accutane. Accutane tu vitamin A punya sintetik yang memang efektif, tapi ada banyak kesan sampingan sampai boleh bawa maut pun. Maksudnya sampai buta pun ada, sampai ada infertility punya masalah. Vitamin A punya ni Accutane ni kan, you kalau boleh tak usah ambil lah. Kalau boleh ikut yang saya punya ni, selalunya saya minta 2-3 bulan je bersamaan dengan saya. Bukanlah saya pandai, tapi kita dah tengok result cukup cantik. You kena sabar. Kadang-kadang 2 minggu baru nampak dia lawan balik. Kadang-kadang merah lebih menyala. Tak apa, itu dia panggil healing crisis. Kan dia nak keluar, dulu dia tak boleh keluar sebab you banyak sangat bahan-bahan toksik dalam badan you. Seterusnya, you jangan lupa kepada puasa. Dalam kita punya D&D diet tu ada proses puasa kan, 2 kali seminggu wajib. Bukan wajib lah, sunat. Tapi kita ambil sunnah tu sebagai spiritual melalui keigamaan kita. Sunnah Isnin, Khamis tu tak. Tapi kita ambil tu juga sebagai cara untuk kita detox body kita. Kalau hari lain selalu saya minta you improve daripada D&D diet yang 3 kali sehari boleh, untuk orang sihat walafiat. Tapi kita yang nak baik cepat, minimum 1,5 kali. Tahu tak 1,5 kali maksudnya apa? 1 belah malam, selalunya saya makan malam full, tak tengok kalori punya. Tapi makanan pun penuh dengan sayur-sayuran, salad, banyak kacang-kacang, kuda, avocado. Lepas tu saya campur sikit, kalau dah terliur sangat dengan ikan, saya bubur ikan sikit, no problem. Saya jangan letak nasi lagi dah malam-malam betul. Kalau saya terliur juga nak ambil, telur boleh, no problem. Kan, faham tak? Jadi itu kalau you okey macam tu, siang-siang kalau lapar juga, saya kata apa, minum. Kadang-kadang kita bukan lapar, kita minum je. Maksudnya kita dahaga je sebenarnya. So betulkan keadaan tu, biar terasa mula-mula 3 hari tu macam lapar sikit, tapi lama-kelamaan boleh. Sebab you dah makan macam sahur, tapi kalau you tak berpuasa hari tu, you makan breakfast, menggantikan biasa-biasa you ambil nasi lemak lah, roti canai semua, you ganti dengan apa? Lontong semua tu you ganti dengan apa? Ganti dengan buah-buahan. Kalau lagi dia kurang manis, lagi bagus. Maksudnya kalau mangga, ambil mangga yang masih lagi macam muda-muda tu kan. Cuna ambil yang keras-keras lagi. Kalau pisang pun yang masih keras. Faham? You tengok apa jadi. Saya bukan nak jamin apa-apa, tapi kalau kan Tuhan tu Maha Adil, kalau kita berusaha, dia akan memberi, asalkan jalan tu benar ataupun saintifik ataupun dah ada testimoni pun. Ni saya cerita ni, you akan tengok cantik kulit you nanti. Masya Allah. Boleh baik. Kan setiap penyakit tu boleh baik. Takkan jerawat pun tak boleh baik kot. Itu isu saya. Alright. Kalau sampai berparut pun saya dah bagi tadi. Sapu apa? Vitamin E. Okay, next. Jangan lupa kepada masalah high insulin tu ya. Jangan benarkan body you tingkatkan glycemic index yang
tinggi. Makanan-makanan yang tinggi glycemic index macam roti putih, biskut, semua tu high, dipanggil glycemic index. You Google je glycemic index tinggi makanan apa, jangan pegang dia. Okay, next, green tea. Tahu kan teh hijau? Ambil teh hijau sebab dia mengurangkan inflamasi macam-macam lah. Ada antibakteria semua tu, terutama sekali untuk glanjar kita yang bengkak. Green tea antara the best. Lepas tu cari suplemen zinc dan copper, ada jual. Selalunya you pergi kat farmasi ataupun you buka internet, minta zinc dan copper, ikut dia punya formula yang secukupnya sahaja. Ada sikit lagi saya nak bagi kat sini, iaitu you kalau boleh ambil susu. Jangan, kan saya DND diet, gula, susu dan daging yang terlalu banyak. Saya tak kata daging tak boleh makan langsung, saya kata yang melebih sangat. Okey, terutama sekali daging-daging yang bakar lah. Bila cakap tu rasa berdosa je saya. Pasal apa? Kadang-kadang saya lepas gram saya ambil sate. Tahu tak, sate kadang-kadang kalau you terlebih makan memang lingkup. Pasal apa? Nombor satu, dia bakar. Okey. Nombor dua, makan dia pula dengan kacang yang minyak ni kadang-kadang dahsyat, dia punya kuah tu. Kacang pula kacang tanah. So paling banyak kali pun sebulan sekali lah. Okey. Alright. Nombor dua, sekian nombor dua dah. Nombor 5, nombor 6 dah ni. Jangan ambil, saya nak kata apa, kalau betul nak baik cepat lagi, you pergi cari kat internet juga. Dulu saya jual benda ni, tahu tak, shower filter. Saya dah malas nak jual tu sebab orang Malaysia tak faham bila saya kata air daripada pipe tu sebenarnya ada fluoride. Air fluoride tu untuk orang yang bermuka sensitif, tolong cari air yang ditapis. Jadi sekarang ni saya cuma bagi mereka ambil RX water. Tahu tak yang untuk minum tu, RX water untuk kat dapur kita buat minuman kita, penapis air yang saya buat RX water 19 tahun dah ni. Saya minta takung air tu dalam beldi, jadi you bilas lepas mandi tu, you bilas dengan air yang tak ada apa dia panggil klorin kan, tak ada fluoride kan. Kita dah buang semua 90% bahan-bahan yang agak sensitif dan toksik. Maklum sajalah air kita bukan bersih sangat, tak 100%, you tak boleh minum pun air kita kan. Jadi untuk kulit yang nak cepat bersih, tolong ambil air RX water, you minum buat minuman, tapi you bilas bila you dah habis mandi tu. Satu lagi, bila nak masak jangan terlalu bergantung kepada vegetable oil yang selalu kat pasaran tu. Selalu saya kata kalau boleh ambil minyak kelapa ataupun minyak kelapa sawit untuk masak. Jangan pakai canola, sunflower, soya oil, apa lagi, apa oil lagi ni pun nuts, ada banyak dibuat sampai jadi minyak. Semua tu hydrogenated, not good at all. Okay. Last one ialah B3. Hari tu saya dah cerita untuk kulit, very good. Namanya niacin. Ada jual pun ya. Kalau you problem sangat, you ambil B complex saja. Faham? Okay. Last sekali ialah jangan lupa kepada omega 3. Omega 3 tak lain tak, sebab itulah DND 369 tu sampai, saya minta maaf, bulan lepas sampai habis stok. Dan bila kita import lagi, rupanya sekarang ni Masya Allah cukup susah nak dapat raw material, sebab orang dah ramai tahu tentang Sacha Inci. Mereka semua nak yang original, yang pure, yang betul-betul murni, sebab terlalu ramai pula menipu. Tapi balik pada cerita, siapa yang dah order tu, saya harap you bersabar. Saya tahu sebagian daripada you dah tunggu lebih pada seminggu pun. Betul-betul saya minta maaf. Bukan saya tak nak hantar, takkan saya tak nak hantar pula kan. So kalau you nak marah-marahlah, tak apa, saya boleh terima, saya tanggung. Jangan marah staff saya, okey? Kesian dia orang tak tahu apa pun. Kita yang deal dengan buyer, supplier semua, sangkut kat New Zealand pula tu, sebab kita kan buat daripada veggie cap yang high quality, veggie. Nak buat veggie cap bukan senang, tak banyak kat Malaysia yang boleh buat pun. So bukan excuses, tapi inilah antara kebaikan. Satunya ialah untuk kulit. You boleh pakai omega 3, sebab omega 3 daripada Sacha Inchi Oil yang DND 369 tu antara terbaik untuk kita lawan acne pun, kulit pun. Sebab apa? Omega 3 ialah anti-inflamasi. Tadi saya kata apa? B3 wajib cari. Lepas tu saya minta you cari zinc dengan copper. Dan last kali kalau nak suplemen ialah suplemen zinc dengan probiotik ataupun fiber up.
ni makanan-makanan untuk bakteria kita. Sebab kalau bakteria kita tak happy, dia akan jadi lebih merah. Jangan main dengan bakteria kita dalam usus kita tu. Habis. Saya ulang lagi sekali yang ujung tu supaya tak lupa, fiber up dengan zinc. Zinc you kena beli kat luar. Saya tak keluarkan zinc sahaja. Okay, so kecuali kalau you nak ambil habajala adalah zinc kat dalam tu, tapi itu lebih untuk virus. Okay, nak wash, kalau you nak pakai face wash, you pergi beli kat mana-mana kedai beauty yang ada yang original T3 face wash. Alat ataupun bahan basuhan yang berasaskan T3 sebab dia boleh bunuh acne dari segi bakteria yang tumbuh daripada dalam tu. Apa lagi yang bagus untuk acne ni, makanan saya dah kata tadi, gula. Kalau nak juga manis, ganti dengan bee sweet. Sebab tu saya mau tak mau saya buat bee sweet ataupun honey pun boleh. Ya. Tak ada apa lagi yang lain yang boleh saya share dengan you malam ni, cuma stres. Macam-macam lupa pula. Stress is the final, apa orang panggil, sempadan terakhir yang you kena betul-betul lawan dia. Jangan sampai dia block you, tak boleh nak baik you punya acne disebabkan terlalu banyak stres. Okey, kita jumpa lagi pada satu masa yang terdekat. Dan lagi sekali saya ucapkan terima kasih kerana banyak sabar. Sebab D&D Sacha Enchi Oil masih lagi on the way. Besok saya dapat 5,000 botol lagi. Saya berhutang lebih kurang 8,000. So kalau besok 5,000, ada 3,000 lagi saya berhutang besok. Tapi tak apa, 3,000 tu tak lebih pada 5 hari punya last call. Dia orang panggil apa? Tertunggak. Okeylah, jangan marah dan banyak bersabar. Kalau nak juga saya hantar balik duit you, saya akan hantar balik supaya you tak jadi merajuk dengan saya pula nanti. Tak ada niat langsung nak bagi you marah, betul? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dunia anda bahagia, akhirat anda syurga, dan kita sama-sama dah lepaskan. Okey, let go and feel good all the time. Bye. Terima kasih.